Boleh dengar tak? Can hear right? Okay. Cik Zafri boleh dengar tak? Boleh. Okay. Minta maaf ya lagi sekali. Okay. Buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar kita yang bertajuk cara melihat trend pasaran. Dan webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lifechamps Sdn Bhd. Okey, terima kasih di atas kesudian anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada malam ini dan semoga banyak input yang anda akan dapat daripada sesi kali ini. Untuk kalau yang keliru lagi keliru untuk tajuk trend pasaran ataupun masih keliru macam mana nak tengok downtrend, sideways ataupun trend yang mendatar, bolehlah kita tanya dan kita kupaskan isu-isu ni dengan penceramah kita, Encik Zafri Azizan. Okey, sebelum tu izinkan saya baca disclaimer dulu ya. Okey. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian segala jual beli. Okey, sebelum kita mulakan webinar kita pada malam ni, kita akan kenal dulu penceramah kita, latar belakang beliau. Beliau merupakan nama Encik Zafri Azizan dan beliau merupakan Chief Marketing Officer dalam Lamy International. And dia juga merupakan founder kepada Lamy Academy dan mempunyai pengalaman trading sejak 2014, ya. Sangat lama. Okey, saya akan paskan webinar ini kepada Tuan penceramah kita, Encik Zafri Azizan. Okey, Encik Zafri Azizan boleh mulakan. Alright, thank you so much Syaz. Okay, so Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so Alhamdulillah saya panjatkan syukur kehadrat Ilahi sebab kita dipertemukan kepada kita punya sesi bersama Bursa hari ini. So of course, sesi kita ni dibawakan oleh Bursa Malaysia and then thank you so much to Bursa Malaysia. So seperti sedia maklum korang, session kita pada malam ni kita akan adakan tentang cara untuk melihat trend pasaran. Okay, so right. Okay, sebelum saya nak bermula, right, saya nak bagi tahu satu benda. Mungkin cara pembelajaran kita agak berbeza sedikit lah, okay, sebab saya percaya satu benda sebab saya tak biasa sangat baca slide, tapi apa yang saya cuba sampaikan ni harap dapat memberi korang sedikit idea lah, alright, sedikit sebanyak idea, and at the same time korang dapat idea. Sebab saya percaya satu benda, kalau kita nak belajar ni yang paling penting sebenarnya adalah idea sebenarnya. And of course, apa yang kita nak sebenarnya adalah kita akan cuba perbanyakkan contoh lah dekat dalam chat, dan kita akan going through beberapa slide dulu, and then lepas tu kita akan going through dekat dalam chat lah juga. Alright, so okay. Alright, siapa dah ready? Dah ready boleh tolong komen ready dekat bawah. Right? Okay. Alright, macam tak ready je. Tak ready ni, tak ramai pun. Okay, dah ready. Betul ni, dah ready. Alright, thank you so much. Okay, so tanpa kita membuang masa lagi, saya akan teruskan dekat dalam sesi kita pada hari ini, right? Okay. Okay, kejap Alright. Okay, so sebelum saya nak mula, saya nak bercakaplah tentang trend So basically trend ni adalah satu perkara yang saya nak bagi mukadimah dulu siap, boleh? Okay, so trend ni adalah satu perkara yang apa ni kita panggil sebagai salah satu technical tools, okay? Technical tools ataupun kita panggil sebagai cara kita nak melihat sebenarnya trend market tu di dalam bentuk yang jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek sebagai contoh, right? So bagi saya sebenarnya trend ni sangat penting sebab dia juga boleh memberi kita satu keputusan yang mengurangkan risiko. Sebab kita faham kan, trader-trader ni semua boleh dikatakan kebanyakan dia. Saya tak kata semua, saya tak kata semua. So kebanyakan dia, trader-trader ni boleh dikatakan, yalah, banyak kan ada masalah sangkut dekat tu lah, dekat ni lah kan. So that's why kenapa pentingnya Bursa nak bawakan sesi ni pada malam ini, right? Tapi saya nak tanya dulu, ada tak yang experience di bawah setahun dekat dalam ni? Ada tak yang experience di bawah setahun dekat dalam ni? Dan ada tak experience yang lebih daripada
setahun daripada dalam ni. Mungkin 2 tahun ke, setahun lebih ke, sebagai contoh. Ada Alright. Bawah setahun. Okay. Alright. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Alright. Okay. Start 2018. Okay. Thank you so much. Alright. Okay. So saya nak bagi tahu satu benda Okay, saya nak bagi tahu satu benda. So, basically kita kan dalam majlis ilmu ni, okay, dia ada 3 perkara tau yang kita akan dapat. Okay, ada 3 perkara yang kita akan dapat. Okay, so yang pertama adalah bila kita menghadiri majlis ilmu ni, kita akan mendapat ilmu. Kita akan mendapat ilmu lah, of course kan. Kita dah belajar ni sebagai contoh. And then yang kedua pula, apabila kita menuntut ilmu ni, kita menghadiri majlis ilmu ni, kita akan dapat idea yang lebih besar sebenarnya. Okay, idea yang lebih besar ni adalah benda yang bila kita dah habis sesi nanti, sebab itulah kenapa Bursa Malaysia dibawakan sesi ni. Okay, sebab kita dah habis nanti and then kita akan ada sesi Q&A. So basically sesi Q&A tu lah yang paling penting sebenarnya. Yang kita nak kalau boleh orang dapatkan sesuatu basically daripada ilmu tu. Dan yang ketiga pula adalah apabila kita menghadiri majlis ilmu ni kita tak dapat apa-apa. So kalau boleh bila kita dah belajar ni, okay, jangan sampai kita tak dapat apa-apa. Okay, so rugi sebenarnya. Okay, alright. So okay, saya akan going through dekat dalam So saya nak bercerita sikit tentang kepentingan melihat trend ni sebenarnya. Ada tak yang familiar dengan trend dekat dalam ni? Dia familiar ataupun mungkin dia ni jenis yang mungkin dia tahu trend tu, uptrend dan downtrend, tapi dia tak tahu macam mana dia nak tengok benda tu. Ada tak? Ada tak yang tak tahu? Mungkin ada yang tahu tapi mungkin dia plotting dia pun masih rasa macam apa ni? Dia dua hati, mungkin dia tak yakin kan. Contoh dia tak yakin contoh. Tuan-tuan buku. Okay, tahu tapi hesitation. Betul, alright. So, sometimes macam tu lah, right? Bila kita, okay lah, sebagai contoh kan, kita cerita. Orang cakap trend line, support, resistance. So, kita kadang-kadang macam blur kan, kita pun macam blur. Okay, kita pun macam blur sekejap. So, apa benda ni? Tapi sometimes bila kita nak bertanya pun, bila kita nak bertanya, kita malu, kita takut apa ni kita panggil? Kita takut yang kita ni, yelah, dikatakan yang kita ni, itu pun kau tak tahu. Okay, so jangan risau, okay, jangan risau. InsyaAllah pada sesi kita yang paling akhir nanti kita akan adakan sesi Q&A. It's okay, korang boleh. Saya akan ajar juga macam mana cara kita nak plotting, cara kita nak plotting semua benda. Okay, daripada basically trend ni, basically kita akan going through semua benda lah. Okay, jangan risau, right? So okay, so saya nak cerita sedikit tentang kepentingan melihat trend ni. Okay, ada orang sometimes dia katakan, okay, alright, sekejap Okay, alright, sorry. Okay, alright. So saya cerita sikit tentang kepentingan melihat trend ni lah. Alright, ada orang, dapat nampak tak saya punya slide? Okay? Slide saya okay Okay, alright, okay. So ada orang sebenarnya, bila kita cakap tentang trend ni, dia kadang-kadang bagi dia mungkin dia tak nampak itu apa ni kita panggil sebagai direction ataupun kita panggil sebagai kepentingan trend tu. Basically trend ni sebenarnya dia boleh membantu kita dengan bermacam-macam benda basically. Right? Salah satu dia adalah right? So kepentingan untuk kita melihat trend ni adalah untuk kita melihat keadaan semasa pasaran tu. Adakah dia berada dalam keadaan menaik ataupun menurun. So basically bila kita nampak dekat dalam trend ni, okay, dia dapat kepentingan dia ni kita dapat mengelakkan kita untuk masuk di certain area of level yang kita panggil sebagai market tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, itu sebagai contoh, itu yang pertama lah. Alright, so yang kedua pula, okay, kita dapat melihat sebenarnya basically daripada trend line ni, okay, daripada trend line ni kita boleh melihat isyarat perubahan arah melalui trend ataupun yang kita panggil sebagai support and resistance lah. Okay, so itu sebagai contoh. So macam contoh kan, sebelum ni ada orang macam apa support, apa resistance kan, it's okay, kita akan going through nanti. Right? Okay, and kita of course lah untuk trend pasaran ni kita nak of course bila kita plotting support resistance tu kan, dia boleh membantu kita buat keputusan dalam jual beli. Okay, sama ada dalam jangka masa panjang ataupun pendek. Of course kan, ada orang tanya penting tak benda ni? Kalau saya ni jenis yang short term trader sebagai contoh, boleh tak saya gunakan support dan resistance ni? Betul, boleh sebenarnya. Dan basically kita akan going through lepas ni. Okay, and then lepas tu of course untuk menentukan keadaan arah pasaran lah dalam jangka masa panjang ataupun pendek. Alright? Okay. Saya going through dekat dalam trend dulu lah. So basically trend ni
Okay, trend ni dia ada 3 arah. Right? Trend ni dia ada 3 arah. Yang pertama adalah uptrend. Uptrend adalah trend yang menaik. Right? And then yang kedua adalah downtrend. Okay, downtrend adalah trend yang menurun. And then yang ketiga adalah sideways ataupun kita panggil sebagai trend yang mendatar ataupun market flat lah. Okay, alright. So basically ini sebagai contoh. Okay, kejap Okay, kejap. Testing. Korang dapat nampak tak saya? Masih okay tak? Testing. Hello. Oh, okay. Alright, okay. Sorry minta maaf tadi ada masalah teknikal. Saya ingatkan saya terkeluar daripada Zoom tadi. Alright, okay. So basically inilah sebagai contoh layout yang kita nak tengok sebenarnya dekat dalam trend. Okay, so ini sebagai contoh lah kita nak tengok market ni. Ini sebagai contoh untuk market uptrend. Right? Okay. Okay, so basically untuk kita melihat market tu dia tengah berada dalam keadaan uptrend, so kita akan plot satu benda yang kita panggil sebagai ataupun kita akan tengok melalui support trend line. Okay, inilah line yang kita akan tengok basically. Alright. Okay, yang kedua pula adalah downtrend. So basically bila kita nampak market downtrend, so kita akan plot satu benda satu plotting yang kita panggil sebagai resistance trend line. Alright. So saya akan tunjukkan nanti macam mana kita nak tengok sign-sign of perubahan arah ni. Sebab sometimes ada orang yang macam blur kejap kan. Macam mana aku nak tengok dia berubah arah ni sebagai contoh. Right? Okay. So yang ketiga pula adalah market flat ataupun market berada dalam keadaan sideways ataupun mendatar lah. Okay. So basically untuk market yang sideways ni dia special sikit. Okay, dia special sikit kenapa? Sebab dia kita nak tentukan market tu dia berubah arah, kita kena tengok kepada dua benda. Yang satu adalah support trend line dekat bawah ni, and then yang kedua pula adalah resistance trend line. Okay? Alright, so far okay tak? Mungkin ada yang baru kan, sebab saya nampak ramai yang experience bawah setahun dekat dalam ni. Okay, so far okay tak? Okay Alright, okay, thank you so much. Alright, so basically sebenarnya untuk okay, terlalu cepat. Okay, minta maaf Alright. Okay, kejap Okay, saya minta maaf. Boleh tak saya nak troubleshoot sekejap? Saya ada problem sedikit lah. Minta maaf Sekejap Allahuakbar. Testing. Hello, testing. Okay, alright. Okay, kita return semula Sekejap. Okay. Screen saya nampak Screen saya okay? Okay, alright. Thank you so much. Alright. So basically sebenarnya terlalu laju Okay, saya minta maaf. Saya akan cuba perlahankan sedikit. Alright. Saya akan cuba perlahankan sedikit. Okay. Alright. So basically sebenarnya laju pun tak apa tuan. Kita akan cuba follow kita akan moderate lah. Okay, kita akan cuba moderatekan sebenarnya, tak terlalu perlahan, tak terlalu laju. Okay, so basically sebenarnya untuk trend line ni dia ada 3 classification Dia ada 3 classification ataupun kita panggil sebagai pernah tak korang yang experience yang macam contoh kan, bila korang nampak sesuatu benda ni ataupun kita panggil sebagai trend line lah contoh. Ada orang dia akan tanya kan, kita nak plot support ni sebenarnya time frame apa yang kita nak gunakan, betul? Betul tak? Siapa setuju? Siapa setuju dekat dalam ni? Setuju kan? Kadang-kadang korang perasan tak? Korang rasa macam aku nak gunakan time frame apa yang sesuai Aku nak gunakan time frame apa yang sesuai Betul kan? Betul. Okay. So basically ini yang saya nak tunjukkan dekat korang sebenarnya. So basically ada 3 classification dekat dalam trend ni. Alright? Okay. So yang pertama adalah major trend. Okay, so major trend ni basically kita akan gunakan dekat dalam monthly ataupun weekly time frame. Okay, so untuk major trend ni lebih kepada kita nak tengok, saya suka andaikan benda ni sebagai bapak lah contoh, okay, bapak lah sebagai contoh. Alright, yang kedua pula adalah intermediate trend ataupun medium term lah. Okay, so basically medium term ni kita akan gunakan dekat dalam daily time frame. Ada tak yang
apa ni kita panggil, dia rasa macam kenapa intermediate trend ni daily je, kenapa tak ada 4 hours? Cuba tanya. Ada tak yang macam pening sikit? Kenapa tak ada 4 hours? Ada tak? Tak ada Okay. So basically 4 hours ni basically adalah kenapa kita tak akan gunakan untuk sebagai intermediate trend dekat dalam market bursa Malaysia ni. Kenapa? Satu adalah reason dia, sorry, ini intermediate ataupun medium. So salah satu reason dia kenapa, sebab market kita lebih kurang berapa jam 6 jam setengah kan, tak silap. So kalau kita gunakan candle 4 hours, so 4 hours ni bermaksud setiap 4 hours akan represent satu candle. Okay, so untuk represent dua candle ni dia kena ada 4 jam lah kan. So masa market close, masa market open, 4 jam yang pertama akan appear satu candle. Ini cerita tentang 4 hours candle lah. So the next lagi baki tinggal berapa? 2 jam setengah ke 1 jam setengah? So 1 jam setengah lagi last satu candle. So dia kira macam irrelevant ataupun kita panggil sebagai tak balance lah. Okay, sebab tu kita kenapa medium kita tak akan gunakan dekat dalam 4 hours. Alright, okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga pula adalah near term. Okay, near term ni adalah di mana kita akan gunakan dekat dalam time frame 1 hour and below. Alright, so far okay tak? So far okay? Okay, alright, thank you so much. Okay, so basically ini lah sebagai contoh kita nak determine untuk major time frame ataupun kita tengok dekat dalam weekly time frame. Alright, so weekly time frame ni, ini sebagai contoh layout dia. So basically ini adalah chart chart weekly Ini adalah chart weekly. Ini sebagai contoh. Alright, dekat dalam Supermax lah. Saya akan gunakan contoh Supermax. Okay, so ini sebagai contoh. And then yang kedua pula adalah layout untuk intermediate. Kita akan gunakan daily time frame. Okay, so basically daily time frame ni pun sama, Supermax kita nampak benda yang sama. Ini sebagai contoh Okay, so basically apa yang kita dapat nampak pun mungkin untuk Supermax market tengah downtrend lah. Right? And then yang ketiga, kita akan gunakan dekat dalam, saya akan gunakan hourly untuk near term. Kita akan gunakan below. Okay, kenapa? Sebab kita nak tunjukkan sebagai contoh je nanti. Alright, so yang ketiga pula adalah near term time frame ataupun kita akan gunakan dekat dalam hourly lah. Okay, so sebagai contoh tadi. So apa yang kita dapat nampak sebenarnya? Okay, ini sebagai contoh untuk ini contoh ini sebagai contoh. So basically untuk counter Supermax ni ini yang kita dapat nampak. So basically macam yang tadi kita dah plot dari belakang kan. Okay, dari belakang ni ini major time frame. Bila kita tapis benda ni pergi kepada daily ataupun one day punya time frame, okay, bila kita nampak benda ni, so sama juga downtrend. Dan yang ketiga market sideways. So masa kita plotting dekat dalam chart kita nampak kan. So basically ini yang kita akan nampak. Alright, ini yang kita akan nampak. So boleh dikatakan resistance level. Sebab market downtrend kan, so kita akan plot resistance level. Okay, so basically untuk major time frame boleh dikatakan resistance dia jauh lagi dia nak pecahkan. And then intermediate pun sama. And then dia untuk hourly punya time frame kita nampak market tengah berada dalam keadaan sideways. Okay, so boleh tangkap tak so far dalam ni sampai sini? Dapat tangkap tak? Okay. Alright, so saya akan going through dekat dalam mana ni, dalam chart dulu. Okay, so saya akan tunjukkan dekat korang macam kita nak tengok dekat dalam ni. Okay, so far okay alhamdulillah. Okay, alright, saya nak tunjukkan dekat korang dulu. Okay, saya nak tunjukkan dekat korang. So basically dia contoh macam ni. Okay, so ini sebagai contoh dia. Nampak Sekejap, pindahkan dulu. Okay, tak ada hitam-hitam kan? Okay, tak ada hitam-hitam. Alright, okay. So basically, okay, saya ambil contoh ni Kita ambil contoh ni lah contoh. Alright, sekarang ni kita dapat nampak, kita akan cuba tapis dulu daripada weekly. Okay, contoh. Alright, kita akan tapis daripada weekly dulu. So kita nampak, contoh macam sekarang ni kan, kita dapat nampak yang market tengah berada dalam keadaan uptrend. So uptrend kita akan plot daripada bawah. Ini saya akan tunjukkan dulu nanti saya akan ajar macam ni cara korang nak plot. Step by step kita akan tunjukkan. Right, so kita akan plot. So basically apa yang kita dapat nampak untuk untuk weekly time frame, right? Weekly time frame kita akan plot daripada lower level ke higher lower level lah dekat bawah ni. So kita akan plot di bawah lah, senang cerita. Alright. And then lepas tu kita Lepas tu kita tapis kepada weekly. So kita dapat nampak yang ini adalah
Major time frame. Okay, major lah senang cerita. Major. Okay, lepas tu kita akan tapis pula dekat daily. Okay, kita tapis dekat daily, kita nampak apa? Okay, kita nampak mungkin kita dapat nampak yang market masih berada dalam keadaan uptrend. So kita akan plot juga support level. So ini boleh adjust Bila kita dah tapis, kita boleh adjust sikit. Okay, kita akan plot juga sama daripada lowest point. Okay, lower point dan kita akan plot dekat dia punya lower high lah, nang cerita dekat level bawah ni. Right? So, dekat dalam ni apa yang kita dapat nampak yang market masih berada dalam keadaan apa? Siapa boleh jawabkan? Uptrend, betul. Alright. Okay, alright. Thank you so much. Betul. Okay, thank you so much. Okay, so basically lepas tu kita akan buka dekat hourly pula. Okay, dekat hourly kita nampak apa? Sebagai contoh. Okay, katakanlah market time tu berada dalam keadaan inilah contoh saya cuba shortcutkan dulu. Okay, so kalau kita nampak market tengah berada dalam macam ni, so basically sekarang market kita nampak tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, so kita akan plot daripada atas hingga ke bawah lah contoh. Alright, so ini sebagai contoh dia lah. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak, saya cuba ubah color dulu Major hitam, intermediate color orange kot. Orange, lepas tu basically untuk short term kita akan plot color merah lah. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak untuk short term trend ni ataupun kita panggil sebagai trader yang dia suka trader, ini sebagai contoh lah. Okay, trader yang dia boleh dikatakan dia ni jenis yang tak nak tunggu lama sebagai contoh. So basically dia akan gunakan ni sebagai dia punya guide lah. Okay, so dia dapat nampak yang mungkin market dia jatuh dan dia dah mula reversekan dekat atas ni. So apa yang kita dapat nampak, mungkin dia boleh mencubalah untuk buat decision based on apa yang dia dapat nampak. Alright, so ini sebagai contoh dia. So basically untuk apa yang kita dapat nampak ni, market untuk short term punya trend boleh dikatakan dah berubah arah. So kita pun tak pasti sebenarnya dia boleh berubah arah ke mana. Adakah dia akan berubah arah naik ke atas ataupun lepas ni dia berubah arah dia akan flat dulu. Okay, so itu sebagai contoh. Alright, so far okay tak? Dapat tangkap tak? Okay, saya nak share kat dalam screen dulu Alright. Okay, so far okay Faham Alright, thank you so much. Okay. Alright. Okay, so itu tentang tentang basically macam ni cara kita nak tapis lah untuk kita buat decision. Untuk kita tengok apa yang berlaku dekat dalam market. Okay, alright. So saya akan going through tentang cara-cara kita nak plot sebenarnya. Okay, cara kita nak plot trend line. Okay, yang first thing is kita akan tengok macam mana cara kita nak plot uptrend. Okay, alright. So basically contoh ini contoh. Okay, ini contoh kejap tak nampak screen. Oh nampak. Okay, nampak kan? Okay, nampak. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak, contoh kan, contoh market time ni macam ni, nampak. So memang terang-terang kita nampak dengan jelas lah yang market tengah berada dalam keadaan uptrend. Tapi macam mana kita nak gunakan trend line tu sebagai decision making untuk kita? Adakah kita nak contoh, macam contoh kita nak beli ke, kita nak jual ke, ataupun kita nak cut loss ke, contoh kan? So basically rules dia untuk kita plot trend ni, rules dia kita kena plot at least 2 candle. Okay, at least 2 candle. So maksud dia kalau uptrend ni kan kita akan plot support trend line kan. So bila kita plot support trend line, basically minimum dia kena touch 2 candle. So kalau kita nampak market macam ni, kita akan tarik daripada bawah. Okay, kita akan tarik daripada bawah. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak, dia punya lower candle dekat level ni 1 dan 2. Okay, so minimum candle 2 candle lah lowest point bertemu. And then ini sebagai contoh yang kali hijau ni lah sebagai kita punya uptrend line. Okay, alright. So kita nak tengok dekat dalam chart dulu. Okay, kejap Saya nak bagi korang contoh. Kejap. Okay. Alright. Sebagai contoh lah market uptrend. So kita nak tengok kan sebenarnya apa kegunaan market uptrend ni, apa ni untuk kita tengok sebagai contoh. Okey, so saya akan gunakan contoh lagi Katakan sekarang kita dapat nampak yang market tengah
berada dalam keadaan uptrend lah. Contoh, saya akan ambil contoh daripada level ni lah. Right, saya akan ambil contoh daripada level ni. Sebagai contoh. Okay, sorry. Okay, alright. So, saya akan ambil contoh daripada level ni. Okay. Alright, katakan sekarang ni market kita nampak kan dia jadi macam ni. So apa yang kita dapat nampak, okay, market memang uptrend ni, tapi kita tak firm lagi yang market mungkin dia akan pergi. So apa yang kita akan buat, kita akan plot dulu level support lah sebagai contoh. Okay, kita akan plot level support dekat dalam ni. So kita akan ambil buka dekat technical tools korang dekat dalam drawing tu, dekat drawing plotting tu. So kita akan plot daripada dua level ni. So nampak? So saya ambil daripada lower point ke lower high point. Okay, sekejap. Tunjukkan korang dulu. Okay, so saya ambil daripada dua level ni. Untuk saya tengoklah sebagai contoh. 1 dan 2. So, cukup syarat. Betul tak? Cukup syarat tak? Cukup syarat kan? Okay, so inilah sebagai kedua-dua level yang kita nampak. Alright, and then lepas tu, contoh kita tengok semula. Cuba play sekejap. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak yang mungkin, market aku rasa macam, okay, alright, okay, so sekarang ni kita dapat nampak yang market dia terus, okay, benda ni kan kita plot daripada dua level belakang ni. Lepas tu apa yang berlaku? Dia touch dia tengah test semula, lepas tu dia naik semula ke atas. Okay, bagi trader yang suka buy di area support, boleh dikatakan dia bernasib baik lah. Okay, kenapa? Sebab dia buy di area support ni, aku nampak dekat support level ni, dekat support level, contoh kan. Dekat support level, so dia akan cuba buy dekat area ni. So boleh dikatakan dia profit lah, contoh kan. Daripada buy bawah ni, naik ke atas. Alright, so kita tengok lagi. Okay, kita tengok. Mungkin, lepas tu apa yang berlaku? Market main pump, lepas tu dia jatuh ke bawah. So basically dia dah break. Okay, dia dah break. So kita boleh katakan yang market dah mula untuk memberi kita sign perubahan arah. Okay, alright. So ini sebagai contoh lah apa yang kita dapat nampak dekat dalam MPI. So ini sebagai contoh cara kita nak plotting lah. Okay, korang nak saya berikan contoh lagi tak? Contoh lain? Atau kita nak, okay, contoh lagi? Contoh lain? Okay, boleh. Okay, alright, boleh. Kita tengok dekat contoh lain lagi. Ini untuk uptrend Ini untuk uptrend. Okay, kita tengok contoh dekat dalam mana Okay, bagi saya contoh, satu contoh. Boleh tak? Data prep. Okay, data prep tak cantik lah sangat. Okay. Okay, kita tengok dekat Dufu. Dufu macam cantik sikit. Okay, kita tengok Dufu. Okay, kita tengok dekat Dufu. Okay, sorry ini drawing saya yang lain ni. Okay, alright, sorry. Okay, kita tengoklah contoh. Kita ambil contoh market dekat dalam area. Alright, kita ambil contoh dekat market yang tengah berada dalam area ni lah contoh. Okay. Okay, kita cuba replay dulu. Wida Chun ke? Wida Chun. Okay, tak apa. Saya nak tunjukkan dulu Sekejap. Okay. Sekarang ni apa yang kita dapat nampak kan? So basically market memang terang-terangan lah. Contoh lah, ini contoh. Dufu time ni kita dapat nampak yang dia tengah berada dalam keadaan uptrend. Contoh. So kita akan cuba plot kita punya support level dekat bawah. Okay, so basically saya akan ambil level bawah ni dan level bawah ni. Alright. Okay, nantilah sinilah contoh. Okay, contohlah time ni market tak jadi lagi kan. Kita dapat nampak yang macam, okay, dah confirm dah ni. Okay, cuba. Alright. So kita cuba play. Okay, so basically time masa market tengah ada dekat dalam level ni, kita pun dah rasa macam okay, mungkin market dah cuba nak buat reversal dah ni sebab dia dah keluarkan daripada trend line. Tapi apa yang berlaku lepas kita tengok market reaction, right? So boleh dikatakan dia cuma membuat throw under lah. Sorry, bukan throw under dia cuma membuat throw under lah ataupun dia cuma beri kita apa dah nama dia tu. Okay, dia cuma test je lah dan dia masuk semula. Okay, lepas tu kita tengok. Okay, alright, kita test, kita tengok. Okay, so far sekarang kita dapat nampak yang market dia tengah berada dalam keadaan uptrend. Okay, so basically mungkin kita akan daripada decision ni, basically mungkin ada setengah trader dia akan gunakan decision ni mungkin kan. Contoh lah time tu dia cuba buy di area ni lah contoh. Dia nampak macam dah naik dah ni. Contoh dah naik dah ni. So aku cubalah buy. Okay, aku cubalah buy.
Bear trap. Thank you so much Tuan Adi. Okay, thank you so much. Okay, saya terlupa benda tu tadi. Okay, so basically mungkin dia akan cuba. Oh, aku cubalah nak buy. Aku nampak macam okay ni. Dia masuk ni semula. So basically apa yang dia boleh buat? Okay, mungkin dia nak cubalah untuk membuat kita panggil sebagai right the trend lah, senang cerita. Sebab saya percaya kan ramai juga yang dekat dalam ni dia memang trend following dekat dalam ni. Trader trend following. Kalau saya memang gila dengan market Shopee kita harmonic trader. Okay, so apa yang kita dapat nampak lepas tu? Okay, tengok dia test. Dia test lagi. Dia test, tapi dia naik lagi. Lepas tu, okay, alright. So lepas tu dia terus keluar. And then lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu market flat lah. Market flat nanti kita akan tunjukkan cara. Alright, so far dapat tangkap tak? Yang lain? Boleh tak? Boleh ke boleh? Korang memang tak ada option lain. Boleh je. Dapat jawab boleh je. Okay. Alright, thank you so much Tuan Hashim. Okay, thank you so much Johnny Koo. Alright, thank you so much. Alright, so far untuk apa ni, untuk bahagian apa ni? Bahagian uptrend, okay. Alright. So basically untuk uptrend ni kita akan plot daripada level support sebenarnya. Daripada level support kita akan plot untuk kita tengok sebenarnya sign of perubahan. Right? Okay. So next kita akan faham Alright, thank you so much. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan Alright, thank you so much. Okay. So itu yang pertama, cara kita nak plot dekat dalam market yang tengah berada dalam keadaan uptrend. So kita akan plot level support lah. Okay. So kita akan plot at least minimum 2 level support. Dua candle, lower candle. Right? Okay, kita tengok next. Dan kita nak tengok pula cara kita nak plot trend line yang tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, ini sebagai contoh. Bila kita nampak market tengah jadi macam ni, memang kita dapat nampak yang market jatuh ni. Okay, memang of course lah kita nampak kan. Basically berdasarkan structure. Okay, so berdasarkan structure pun kita dapat nampak yang market dia tengah berada dalam keadaan downtrend ni. Okay, so kita akan tengok. So kita akan basically apa yang kita dapat nampak. Okay, kita akan plot pula untuk market downtrend. Kita akan plot daripada sama juga minimum dia 2 candle. Okay, minimum 2 candle. Lepas tu highest point lah senang cerita. Higher point kita akan plot daripada the next lower high point lah pula. Sorry, lower high point. High low, sorry. Right? So ini sebagai contoh kita akan plot dekat bahagian downtrend line lah senang cerita, ataupun kita panggil sebagai resistance level. Alright? Okay. So far okay Dapat tangkap Ada tak yang nak tanya? Okay, tak apa, nanti kita tanyalah pada hujung nanti. Right? So saya akan tunjukkan dekat korang contoh dekat dalam market yang tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, right. Kita ambil contoh ni lah. Right? Skrin saya nampak Right, saya takut tak nampak nanti. Nanti saya shock sendiri cakap. Okay. Alright. Okay, kita ambil contoh. Okay. Boleh tak bagi saya satu contoh? Okay, kita tengok dulu lah dekat market ni. Dekat dalam, saya rasa dia tengok sebenarnya. Okay, kita tengok dekat Supermax lah dulu. Okay, kita tengok dekat Supermax. Supermax dia memang nampak sikit lah. Memang, bukan nampak sikit, nampak sangat. Okay, kita tengok market tengah. Okay, tak shoot. Okay, tak apa. Kita akan tengok dekat hourly Ini sebagai contoh saya akan tunjukkan. Okay, kita ambil daripada range sini lah sebagai contoh. Alright. Okay, katakan sekarang ni market, contohlah sekarang keadaan market semasa kan, kita nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend ni, memang downtrend. Memang of course lah kita nampak downtrend kan. So, kita akan plot daripada higher point lah. Okay, 2 candle yang paling atas ni kita akan plot sebagai resistance level. Okay, saya akan gunakan dekat level ni lah. Akan gunakan daripada level ni. Okay, so kita akan plot daripada 2 candle ni. Right, 1, 2. Okay, so dia punya minimum requirement 2 je kan. Okay, so ini sebagai contoh. So katakan sekarang kita dapat nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend. So apa yang kita dapat nampak? Okay, so apa yang kita dapat nampak? Market tengah berada dalam keadaan downtrend kan sebagai contoh. So apa yang korang akan buat sebenarnya? Kalau korang nampak market macam ni. Boleh tak bagi tahu dekat saya? Apa yang korang akan buat kalau korang nampak market macam ni? Okay, of course. Ada setengah trader dia akan macam market downtrend kot. Downtrend kot. Kan? Kita pun downtrend kot ni. Takkan kita nak masuk kan? So kita akan elakkan. Alright? So kita akan elakkan sebagai contoh. Okay, jangan cerita tentang apa ni? Tentang apa?
Jangan cerita tentang CPO dan lain-lain lah. Sini kita lebih kepada Bursa Malaysia, so saham. So saham kita tak ada before ni ada kan short selling, tapi tak ada dah. So saya tak akan going through. Macam mana kita tengok. Right? So basically sekarang market tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, sebagai contoh. So kita tak akan masuk terus. Okay, so sekarang kita test lagi, kita tengok. Okay, alright. Okay. So, betul. Tunggu breakout downtrend line. Alright. So basically inilah sebagai contoh dia yang kita dapat nampak yang masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, kita akan tengok dan kita akan plot level resistance dekat dalam ni sebagai contoh. Right? Okay, tunggu breakout with volume. Okay, itu sebagai contoh lah. Okay, kalau korang nak gabungkan sebagai contoh. So basically kita dapat nampak inilah sebagai contoh dia kenapa trend line ni sangat penting. Right? Untuk kita tengok sebenarnya isyarat perubahan arah. Right? So basically apa yang kita dapat nampak, market dah mula melakukan perubahan arah lah sebagai contoh. Kita cuba play sampai habis. Okay, ini sebagai contoh lah. Alright, okay, ini market yang tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, boleh bagi saya satu contoh lagi tak? Yongtae, okay, Yongtae kita cuba tengok lah. Alright, okay, jap. Okay, Yongtae kita tengok Yongtae. Okay, Yongtae. Okay, so Yongtae. Okay, cantik. Yongtae pun cantik. Tengah berada dalam keadaan downtrend. Tapi kita tengok daripada, saya cuba nak cari contoh yang dia berubah arah sebenarnya. Okay, cantik. Saya dah nampak. Right. Okay. So basically, contoh lah. Market time ni kita dapat nampak yang tengah berada dalam keadaan ni. Okay, kita ambil daripada contoh ni lah. Right. So market time ni kita dapat nampak yang dia tengah berada dalam keadaan downtrend, kan? Dia tengah berada dalam keadaan downtrend. So sama juga kita akan plot daripada level atas ni. Okay, daripada atas ni. Okay, daripada atas kita akan plot daripada resistance level ni dan kita akan test. Okay, sebagai contoh kedua level ni juga sama dan kita akan tengok. Okay, once dah break je, dia dah bagi kita yang sign sebenarnya. Sign ataupun kita panggil sebagai market dia tengah berada dalam, dia akan berubah arah lah daripada mungkin kan daripada downtrend, mungkin dia akan berubah arah pergi flat ke ataupun sideways dulu ataupun lepas tu barulah dia akan naik ke atas. Okay, ini sebagai contoh lah. Okay, ini sebagai contoh kalau kita nak main trend. Kalau contoh kan, kita nampak yang aku nak cuba buy lah. Contoh dia sini 7 sen. Tapi lama lah nak tunggu. Tahun juga ni baru naik. Alright, taklah lama sangat. Okay, 6 bulan contoh, 7 bulan. Itu sebagai contoh lah. Right? So kita akan tunjukkan contoh macam ni. Okay, so far okay tak tentang downtrend ni? Market downtrend okay tak? Market downtrend okay Alright, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay. Alright, okay. So itu yang contoh kedua lah. Alright, so kita akan tengok dekat dalam contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga apa? Okay. Alright, kita dapat nampak skrin saya? Saya punya slide, maksud saya. Slide saya nampak Nampak? Okay, alhamdulillah. Alright, okay. So ini contoh untuk market downtrend lah. Alright, so kita akan move kepada yang ketiga. Alright, yang ketiga adalah market sideways ataupun kita panggil sebagai mendata ataupun ada orang panggil benda ni sebagai market tengah flat. Alright, kita akan tengok. Okay, sorry. Okay, we need to know the entry point. Candle mana nak enter. Okay, alright. Saya akan tunjukkan nanti. Lepas dah habis contoh tiga-tiga ni, saya akan tunjukkan nanti. Alright. Okay, so kita akan tengok pula market tengah berada dalam keadaan sideways. So market sideways ni basically, market sideways ni kita boleh katakan yang market dia tengah berada dalam, ada orang dia panggil market tengah berada dalam keadaan ding dong kan, contoh ding dong. Okay tak market tu? Ding dong je tu, itu sebagai contoh, ding dong. So maksud dia bermain di satu repetition yang sama sebagai contoh. Right? So bila kita nampak market macam ni, kita akan cuba plot dulu. So sama juga rules dia, minimum 2 candle. Tapi dia special sikit lah untuk market sideways ni in range, betul. Thank you so much. Okay, so untuk market sideways ni sama juga, kita akan basically plot daripada level, dia special sikit. Kita akan plot support dan resistance level. Alright, so kita dapat apa? Okay, sama juga. Dan plot resistance level.
And then kita akan plot support level. Okay, so ini yang kita akan tengok sebenarnya in range. So basically apa yang kita dapat nampak, market tengah berada dalam keadaan sideways lah sebagai contoh. Okay, ini untuk contoh je kita akan going through nanti. Okay, alright, so basically kita akan tengok lah sebagai contoh dekat dalam chart pula market tengah berada dalam keadaan flat market Okay, flat market. Alright, okay. So katakan mana dah tu. Okay, kita tengok Nestle lah sebagai contoh. Nestle ni memang sangat ketara lah. Okay, sangat ketara sebenarnya. Market flat. Nah, ini sebagai contoh. Okay, apa yang kita dapat nampak pun yang market time ni contoh kan. Kita tengok, kita cuba replay kejap. Mana dah? Okay, alright. Okay, so basically apa yang kita dapat nampak market dia tengah berada dalam keadaan flat. Nestle mahal betul. Okay, so saya akan tunjukkan sebagai contoh. Alright, untuk korang dapat nampak bayangan dia sebenarnya. Right, so untuk Nestle kita dapat nampak market tengah berada dalam keadaan flat sebagai contoh. Pemaju pun, okay, lepas tu saya akan tunjukkan dekat dalam pemaju. Right, untuk market tengah berada dalam keadaan flat ni, dia ada dua cara sebenarnya. Kita boleh plot menggunakan trend line sebagai contoh, ataupun kita boleh plot menggunakan kotak lah. Okay, kita akan gunakan kotak pun boleh, tapi kita akan gunakan benda ni lah. Kita akan plot dekat dalam trend line. Kita akan gunakan trend line. Okay, so ini sebagai contoh. So basically sekarang itulah dua candle bertemu kan. Sebagai contoh. And then yang kedua, kita akan plot pula daripada level ni. Okay, kita boleh adjust lah benda ni. Right, so basically market ni tengah berada dalam in range. Okay, dia within range. Dia main dekat dalam area level tu je. Boleh dikatakan dia bermain dalam level area ni je. So kita tak boleh katakan yang dia tengah berada dalam keadaan uptrend atau downtrend. Kecuali kalau kita kecilkan time frame lah. Contoh kan, kita kecilkan time frame, barulah kita boleh buat decision. Ini contoh market weekly. Tapi saya nak tunjukkan contoh sahaja. Okay, so ini yang kita akan buat sebenarnya. Kalau kita nampak market tengah berada dalam keadaan flat contoh. So basically kalau kita nampak market tengah flat kan. Market tengah flat contoh. Okay, ada yang tanya kan, kita nak entry lah contoh. Bila kita nampak market tengah flat, so okay, kita boleh cuba buy di area support. Kita akan buy support, sell resistance. Buy support, sell resistance. Itu je cara yang kita akan buat kalau kita nampak market tengah flat. Itu pun sometimes kita akan tengok range dia juga kadang-kadang. Range dia tu kita kena tengok. Kalau range dia setakat naik macam 1 sen, 0.05 sen contoh kan. Macam mana kita nak masuk market macam tu? Alright. Okay, selalu nak tanda dekat shadow ke body. So basically kita akan tanda daripada shadow lah. Okay, kalau saya akan tanda daripada shadow sebenarnya. Right, tapi dia terlari sedikit tak apa. Yang penting dia within the range. Tapi janganlah dia terlari yang macam contoh ni kan. Sekejap. Contoh ni. Janganlah sampai macam contoh market dia macam ni. Terus korang langgar buat market tengah flat ni. Ini memang dah salah lah. Okay, memang dah memang dah ternyata memang sah dan memang dah salah dah benda ni. Okay, so kita akan ambil daripada dia punya lowest point. Okay, macam ni kan ada langgar sikit. Okay, it's okay, tak ada masalah. Okay, dia langgar, dia main, dia test dia dan dia naik semula. Okay, contoh. Alright, okay. Alright, so untuk market flat, so far okay. Okay, kita akan tengok dekat dalam permaju lah lagi. Okay, kita akan tengok dekat permaju. Okay, sekejap Right, permaju. Okay, alright. Okay, untuk permaju, ini sebagai contoh lah juga. Sekejap, saya cuba tengok cari contoh yang best sikit Kita tengok within the range. Okay, alright. Kita dah nampak satu contoh. Okay, katakan. Okay, katakan market time ni kan. This is the current market situation lah sebagai contoh. Okay, ini current market situation. So kita dapat nampak market ni pun macam kita pun tak sure sebenarnya. Dia uptrend ke downtrend sebagai contoh. So kita akan cuba plot. Dia punya resistance level dan kita akan plot daripada dia punya support level. Macam case ni kan kita nampak macam satu candle dia ke bawah. So kita boleh adjust lah benda ni. Kita akan adjust level ni. Kenakan. Right? So kita boleh katakan yang market tengah berada dalam keadaan sideways. Okay? So untuk market sideways ni basically, so kita sebenarnya contoh kan macam contoh ada orang dia jenis yang bila dia nampak market tengah berada dalam keadaan sideways ataupun kita nampak market ni dia tengah berada dalam range yang besar lah contoh kan. Range yang besar ataupun macam contoh ni 20 sen dan 28 sen.
So basically resistance dia 28 dan support level 20%. So ini sebagai contoh, ada orang dia akan cuba juga kalau jatuh di within area dia akan cuba buy di bawah and dia akan cuba jual di atas. Kalau dia flat lagi dan dia jatuh lagi, dia akan cuba beli di bawah dan jual di atas. Betul, mesin ATM. So market flat ni memang kita sangat suka lah sebenarnya market flat ni. Right? Kita memang suka market flat ni sebenarnya. So market flat juga bagi tahu macam mana kita nak tahu sign perubahan arah ni sebenarnya. Okay, sign perubahan arah dia. So basically kita akan tengok daripada dua level ni, atas dan di bawah. So kalau dia dah pecah di bawah level ni, so bermaksud kita boleh katakan yang mungkin market akan berada dalam keadaan downtrend pula. Okay, itu sebagai contoh. Dan kalau market time tu dia pecahkan resistance level, okay, contohlah keadaan market situation tiba-tiba dia jatuh, so kita expect mungkin market akan berubah arah daripada flat, dia akan pergi ke downtrend, right? And then lepas tu kalau dia pecahkan resistance level pula, kita firm lah yang kita cakap yang mungkin dia akan berubah arah ni, mungkin kepada uptrend. So kita akan ambil contoh, kita akan cuba play dulu. Okay, kita cuba play. Nampak? Tengah test sekali pump. Lepas tu dia naik ke atas. So ini sebagai contoh lah kita nak gunakan. Alright, okay. So tadi ada yang tanya kan? Ada yang tanya dekat dalam sebagai kita punya entry decision, di mana kita nak cuba buy contoh ataupun kita nak gunakan sebagai kita punya decision making. Alright, okay. Kenapa market flat orang suka? Kurang pick up statement ni. Okay, basically market flat, itu maksud saya market flat ni kita akan tengok daripada dia punya range. Okay, kita akan tengok daripada dia punya range. Ini dah jalan dah. Ini sebagai contoh lah. Alright. So, market tengah berada dalam within range ataupun kita panggil sebagai, okay, saya nak tunjukkan sekejap Saya nak tunjuk kejap. Okay. Contoh dekat sini kan, dekat level ni. Kita nampak kan market time ni flat kan, contoh market flat. So basically flat dia tu macam mana? Adakah flat dia tu 20 sen hingga 21 sen ataupun flat dia daripada 20 sen hingga 28 sen. So basically kalau range market yang macam ni tengah flat, so kita boleh katakan yang beza ada lebih kurang berapa? 7.5 sen sebagai contoh. 8 sen lah contoh. Okay, 8 sen sebagai contoh. So basically that's why apa yang saya cakap, kita akan cuba buy di area bawah and then kita akan sell di area resistance. Itu sebagai contoh. Alright. Apa time frame terbaik untuk lukis trend line? Okey, nanti saya akan jawab benda tu Apa contoh terbaik di akhir nanti. Contoh trend line. Okey, so saya nak tunjukkan dekat market yang tengah berada dalam keadaan uptrend contoh kita tengok market yang tengah berada dalam keadaan uptrend. Okey, so katakan Nestle sekarang ni kita nampak market ni tengah berada dalam keadaan flat kan. Ini contohlah. Saya akan gunakan Nestle juga. Okay, market tengah flat kan. Okay, so ini basically untuk weekly time frame. Kita gunakan sebagai kita punya resistance level dan support level. So cuba kita buka pula dekat dalam daily time frame. Okay, basically kalau kita tengok dekat daily time frame, kita nampak apa? Okay, kita nampak apa sekarang market ni? Okay, katakanlah saya ambil daripada level ni lah contoh. Okay, saya ambil daripada level ni. Okay. Okay, memang kita nampak market yang weekly time frame kita nampak tengah flat kan? Kan kita nampak tengah flat kan? So sekarang ni korang nampak market macam mana? Dia tengah downtrend ke apa? Smaller time frame kita dapat nampak dia tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Okay, saya tak akan gunakan hourly sebab market dia punya candle tak berapa cantik. Kita akan gunakan daily. Okay, market tengah berada dalam keadaan downtrend. So kita akan plot lagi kita punya. Ini sebagai contoh lah. Okay, saya akan gunakan level ni lah. Besar sangat tension. Okay, so kita akan plot daripada level atas ni. So, basically, untuk shorter time frame, kita nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, shorter time frame. Alright, so kita cuba tengok. Okay, katakan market tengah play kan. Dia test lagi, dia test, main. Contoh, kita pun mungkin rasa macam, ada setengah trader, okay, saya nak bagi tahu tentang, mungkin tadi ada yang tanya kan, tentang cuba nak buy lah contoh. Nak buy di mana, nak tu di mana, bagi contoh kan. So, basically, sebenarnya, kalau trader sebenarnya, alright. Okay. So basically kalau setengah trader sebenarnya, ada jenis trader, dia jenis yang fresh breakout. Contoh, ada orang dia suka fresh breakout. So fresh breakout. So basically banyak cara kita nak determine. Ada orang dia akan beli daripada level gunakan level ni. Ada orang akan gunakan daripada level bawah ni. Sebagai contoh, ini dah lain dah ni, masuk market structure dah. Okay, so ini dah bagian market structure dah. Berbeza dah. Okay. So ada orang dia akan gunakan level ni. Ada orang dia akan cuba gunakan daripada previous high. Okay, so basically
kebanyakan orang dia berbeza. Ada yang suka buy daripada area support level ni, ada yang suka beli daripada fresh breakout, ada yang suka beli daripada breakout daripada atas ni. Ini sebagai contoh, right? So depends kepada korang sebenarnya. Korang jenis trader yang macam mana? Okay, adakah korang jenis yang kaki breakout ataupun mungkin kaki fresh breakout, ataupun mungkin korang ni jenis yang macam aku ni jenis orang bersabar, aku ni jenis orang yang bekerja, so aku busy selalu, so aku akan cuba buy di area support untuk kurangkan kurangkan aku punya contohlah risiko contoh. And then contoh dia nak cuba buy di support kan, dia akan cubalah pasang dia punya cut loss position. Penting kita nak pasang cut loss position, trading plan tu sangat penting untuk kita susun sebenarnya. Alright, so kita akan cuba beli di area level ni. Ada orang dia akan beli daripada level once dah breakout dia kan testing. Itu sebagai contoh structure. Ada orang dia akan cuba buy di area level ni. Cuba play. Okay, kita nampak market pump. Alright, okay. Dia dah breakout je. Lepas tu dia akan terus cuba beli sebagai contoh. Alright, mungkin dia akan cuba kejar. Mungkin dia akan cuba buy di area level ni sebagai contoh. Alright, so itu yang kita nak maksudkan sebenarnya. Untuk market tengah berada dalam keadaan downtrend. So dia cuba lagi lah. Contoh, dia cuba buy di area level ni kan. Contohlah 24.5 sen sebagai contoh. Dia beli. So, kita play. Up. Okay, boleh dikatakan dia terkena lah. Okay, dia terkena. Alright, dia cuba beli based on breakout downtrend line. Okay, dia terkena lah. Boleh dikatakan trader tu terkena sebab dia beli sini naik. Kalau dia sempat jual, okey lah. Kalau dia berharap yang mungkin dia akan breakout, dia terkena lah. Okay, sebab dia tak sempat jual sebagai contoh. So, market jatuh semula ke bawah. Right? So, ini sebagai contoh lah. Okay, alright. Okay, so far okay tak? Okay, so far okay? Okay, so thank you so much. Okay, alright. Ini sebagai contoh lah. Tengok contoh kan. Kalau kita dapat nampak pun, basically dia dah breakout daripada dia punya apa ni level. Macam tadi kan korang tengok ni. Ini kan level yang kita dah plot daripada weekly. Contoh, ini kita dah plot daripada weekly. Sekejap. Ini kan weekly. Weekly market tengah flat. Kita akan gunakan resistance level kita. Ini sebagai kita punya short term. Short term kita akan buat decision yang short lah. Kalau weekly kita akan gunakan basically trader yang suka main apa? Swing position ataupun kita panggil sebagai kaki swing lah sebagai contoh. Alright? So itu sebagai contoh dia. Komen Asia, ya Allah. Okay, tentang market. Okay, saya tak akan komen benda tu di sini. Alright? So kita akan, okay, alright. Okay, salah platform korang ni. Okay, tak. Okay, so ini sebagai contoh lah dekat dalam market yang tengah flat. So saya gabungkan sekali sebagai contoh. Daripada bigger time frame ke smaller time frame. So ini yang kita akan gunakan sebagai contoh. Alright? Okay. Alright, semua okay? Semua okay? Alhamdulillah. Thank you so much. So, boleh dikatakan kaki swing dia dapat lah. So, boleh dikatakan siapa yang kaki short term kan ataupun taklah kita panggil intraday ataupun trader yang short term, seminggu ke 2 minggu ke, boleh dikatakan dia okay lah juga, profit lah juga. Market dah naik kan, contoh dia ni jenis macam dah profit dah, terus dia pump, dia keluar contoh. So, boleh katakan win-win lah. Okay, win-win. Market jatuh, flat lagi, pump, dia naik. Swing trader boleh dikatakan dia cuba swing daripada level atas ni. Alright, and at the same time tolong jaga cut loss decision juga. Okay, cut loss decision sangatlah penting untuk kita jaga. So depends lah, kalau kita investor lain cerita lah, kita ni trader kan. So most of the time ramai orang dia ni trader. So trader kalau tak jaga money management agak susah sedikit lah kita nak survive dekat dalam market ni. Right? So ini sebagai contoh lah dekat dalam market tengah berada dalam keadaan flat. Okay, alright. Berapa ramai yang belajar sesuatu malam ni? Okay, berapa ramai yang belajar sesuatu malam ni? Tak ada, macam tak ada 2 orang je. Okay ke ni? Hello? Alright, okay, alright. Belajar satu, okay, thank you so much. Berapa ramai yang dapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar malam ni? Okay, mungkin ada orang dia jenis yang sebelum ni dia dah tahu benda ni, dia dah tahu. Tapi basically tiba-tiba dia dah belajar, tiba-tiba dia nampak persoalan orang. Lepas tu dia tiba-tiba dapat sesuatu yang lebih daripada, mungkin saya cerita tentang trend line. Tiba-tiba dia macam, aku dapat nampak lah mungkin ini based on structure sebagai contoh. Okay, tiba-tiba dia dapat input yang lain pula. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, Alhamdulillah, thank you so much. Lebih confident, thank you so much. So bermaksud saya dapat sampaikan dengan lebih, saya dapat sampaikan dan fahamkan ke orang lah. Okay, alright. Dan berapa ramai yang nak belajar dengan lebih banyak sebenarnya? Okay,
Alright. Okay, sebelum saya nak basically kita dah habis Alright, so saya nak share sedikit lah. Boleh tak, Syaz? Saya nak share sedikit.